Seperti yang saya umumkan baru-baru ini, kerajaan bersetuju pada dasarnya untuk membenarkan pembukaan sektor pelancongan dan kebudayaan di seluruh negara kecuali di kawasan PKPD. Semalam, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah membentangkan cadangan SOP kepada Jawatankuasa Teknikal, dan sehubungan dengan itu kerajaan bersetuju untuk memberi kelonggaran bagi pembukaan sektor pelancongan dan kebudayaan merangkumi itu 4 kategori. Yang pertama, MICE ataupun Meeting, Incentive Travel, Conferences dan Exhibition, yang melibatkan meeting, insentif, convention dan conference, pameran, carnival, craft, travel fest ataupun dan travel marts. Yang kedua, yang melibatkan produk-produk pelancongan seperti zoo negara, farms, extreme adventure, nature parks, taman rekreasi dan aquarium. Kategori ketiga adalah pameran hasil seni budaya dan warisan, iaitu museum, galeri seni, perpustakaan, pusat atau kampung kebudayaan dan seni warisan, pentas persembahan budaya, pameran, pusat pendidikan. Dan keempat adalah taman tema dan pusat hiburan keluarga ataupun indoor playground seperti dry ataupun water parks, arcade permainan, indoor farm fair, gym permainan kanak-kanak, hiburan permainan berasaskan peralatan mesin dan teknologi, serta hiburan pendidikan edutainment. Ya. Walaupun dari segi SOP-nya adalah detail setiap daripada 4 kategori tadi, dan boleh dirujuk kepada laman sesawang MOTEC atau Kementerian Pelancongan. Cuma yang saya nak maklumkan, walaupun kita ada membuka 4 kategori tadi, dari segi jumlah pengunjung ataupun kehadiran adalah 50% daripada keluasan ataupun jumlah pengunjung sebenar yang boleh memasuki kawasan-kawasan yang disebutkan tadi. Bagi perkara yang melibatkan persembahan pentas, ianya dibenarkan tetapi tanpa penonton. Boleh. Persembahan budaya tanpa penonton. Kelonggaran dan pembukaan sektor pelancongan dan kebudayaan ini akan berkuat kuasa mulai besok 19 Disember. Ya. Sebenarnya setiap tempat yang dibuka ini mempunyai SOP sendiri. Misalnya sebagai tempat yang saya sebut tadi, permainan kanak-kanak tadi. Setiap kali permainan itu disentuh, sanitasi perlu dilakukan. Dan untuk memasuki setiap kawasan tu mesti dengan SOP-nya yang lengkap, seperti memakai pelitup muka, pengambilan suhu sebelum masuk, merekodkan melalui MySejahtera ataupun manual, dan semualah SOP lain, penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi semuanya mempunyai SOP yang telah pun disediakan dengan lengkap, dan seperti saya kata, bolehlah rujuk kepada laman sesawang MOTEC dan juga MKN. Kerajaan juga telah bersetuju pada dasarnya untuk membenarkan pembukaan sektor sukan dan rekreasi termasuk sukan air secara berfasa. Semalam, Kementerian Belia dan Sukan telah membentangkan cadangan SOP kepada Jawatankuasa, dan Jawatankuasa telah pun bersetuju untuk membenarkan pembukaan sektor sukan dan rekreasi yang akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020. Tetapi berdasarkan SOP-nya berdasarkan kepada kawasan-kawasan PKPB serta PKPD. Di kawasan kawasan PKP pemulihan, kawasan yang kebanyakannya di seluruh negara ini,
Aktiviti sukan dan rekreasi adalah dibenarkan dengan syarat mematuhi SOP sektor sukan dan rekreasi. Penganjuran kejohanan tempatan adalah dibenarkan. Ini untuk tempatan saja dibenarkan dengan kapasiti penonton 10% atau maksimum 4,000 penonton. Yang mana yang lebih kurang? Ya, sebagai contoh, Stadium Bukit Jalil boleh menempatkan 80,000 penonton. Kalau 10% tentulah 8,000. Tapi seperti yang kita tetapkan sini, maksimum adalah 4,000. Walaupun boleh 8,000 mengikut percentage, tetapi hanya 4,000 saja. Iaitu, sebab itu saya kata tadi, 4,000 atau 10%, yang mana yang lebih kurang. Aktiviti massa yang melibatkan penyertaan melebihi 500 orang pada satu masa adalah tidak dibenarkan. Jadi bermakna tidak melebihi daripada 500. Di kawasan PKP bersyarat, aktiviti sukan dan rekreasi kategori individu dan berpasukan bagi tujuan aktiviti, latihan, permainan dan perlawanan indoor dan outdoor tanpa penonton dibenarkan. Ya, tanpa penonton. Kapasiti pengguna bagi setiap premis tidak melebihi 50% kapasiti keseluruhan premis tersebut. Aktiviti massa serta acara dan pertandingan sukan dengan kehadiran penonton adalah tidak dibenarkan. Mengenai PKPD, di kawasan PKPD, sebarang aktiviti sukan dan rekreasi tidak dibenarkan sama sekali. Saya nak maklumkan, ini sesuatu yang menggembirakan, saya percaya. Perlawanan bola sepak Piala Malaysia dibenarkan mulai Januari 2021. Okey. Tentang kehadiran saya dah sebutkan tadi. Perlawanan tanpa di kawasan PKPB, perlawanan dan pertandingan di kawasan PKPB dibenarkan tanpa kehadiran penonton, tapi di kawasan PKPP hanya boleh 10%. Saya dah sebutkan tadi. Mengenai kejohanan antarabangsa, penganjuran antarabangsa. Sebarang kejohanan dan pertandingan peringkat antarabangsa adalah tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Immigration Malaysia. Penyertaan bagi negara-negara yang berisiko tinggi adalah tidak dibenarkan, kecuali dibenarkan oleh Jabatan Immigration. Sebagai contoh, kita menganjurkan piala untuk badminton ni, Open. Salah satu ni Piala Malaysia badminton. Kita boleh menganjurkan, tetapi negara yang nak menghadirkan diri adalah dengan kebenaran daripada Jabatan Immigration. Dibenarkan atau tidak satu-satu kejohanan antarabangsa tu adalah mengikut daripada kebenaran daripada Jabatan Immigration. Kita juga mendapati ada di kalangan pemain-pemain kita yang dijemput untuk menyertai pertandingan peringkat antarabangsa luar daripada Malaysia. Ya. Ini juga perlu mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Immigration, kerana mungkin ada beberapa negara itu yang dianggap sebagai negara yang berisiko tinggi, dan keputusan daripada Jabatan Immigration diperlukan untuk membenarkan mereka keluar negara untuk menyertai pertandingan di luar negara tersebut. Okey. Ada kes yang melibatkan sentuhan. Ini combat seperti wrestling, judo, taekwondo dan sebagainya. Judo terutama yang memerlukan sentuhan secara direct, kita benarkan dengan syarat sebelum menyertai pertandingan ini mestilah mereka menjalani ujian saringan, swab test. Jika didapati negatif, mereka boleh menyertai pertandingan yang diaturkan tersebut. Tapi yang saya maksudkan ini adalah di peringkat di dalam negara saja, bukan keluar negara. SOP yang detail boleh dirujuk kepada laman sesawang KBS dan juga MKN.